Satu kes import baharu dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan kes 252 ialah seorang lelaki berumur 29 tahun yang tiba ke negara ini dari Indonesia melalui Singapura pada 15 Jun 2021. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan 12 kontak terdekat bagi kes tersebut. Beliau sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan dalam keadaan baik. Sementara itu, 2 kes sembuh dicatatkan dan menjadikan jumlah keseluruhan kes yang sembuh kepada 243. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 111 kes. 642 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 20,138 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 503 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 136,567 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Season Fair yang diadakan di Pusat Membeli Belah One City, Sungai Hancing menghimpunkan rakan-rakan kongsi perniagaan bagi memperkenalkan produk-produk terbaru yang meneroka peluang perniagaan, rangkaian bersama rakan kongsi serta interaksi bersama para pengguna. Acara anjuran Dewan Perniagaan China Brunei berlangsung selama 6 hari dan akan berakhir Ahad ini. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pen Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebanyak 40 petak jualan dan pameran diadakan semasa pameran tersebut. Beberapa aktiviti juga diadakan, antaranya pertandingan lukisan. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Sejak pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, permintaan bagi produk-produk dalam program Satu Kampung, Satu Produk, 1K, 1P meningkat dengan ketara. Ia dapat dilihat dari peningkatan dalam pendapatan hasil pengeluaran beberapa produk seperti telur masin, tak nenas dan karipap. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, 2 lagi produk 1K, 1P iaitu perkhidmatan dan ekopelancongan juga menunjukkan potensi untuk berkembang maju di daerah Temburong termasuk homestay Lubuk Batu Mas di Rumah Panjang, Kampung Siput. Justru Yang Berhormat Pihak Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Abu Bakar bin Haji Apong ketika temu bual dalam rancangan khas Temburong Permata Hijau Negara Brunei Darussalam menggalakkan penduduk kampung khususnya di daerah Temburong untuk mengembangkan lagi produk-produk 1K, 1P. Pondok memancing yang diusahakan oleh Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda juga menerima permintaan yang tinggi dan sangat menggalakkan dari orang ramai. Sejak pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, pendapatan yang diterima adalah melebihi RM3,000 sebulan dibanding dengan pendapatan sebelum jambatan dibuka, iaitu sebanyak RM2,000 bagi ke-13 buah pondok memancing ini. Dalam hubungan ini, Kementerian Hal Ehwal Negeri sentiasa berusaha untuk mempromosi dan mempelbagaikan lagi produk-produk ikip bagi menjadikan daerah Temburong ini sebagai destinasi
yang menarik untuk dikunjungi. Adalah diharapkan kampung-kampung lain di daerah ini juga akan dapat membuat apa juga aktiviti yang berpotensi mengikut kampung masing-masing. Gerakan dakwah dan syiar Islam akan terus dipertingkatkan khususnya di daerah Temburong memandangkan bilangan penduduknya yang dijangka bertambah dengan pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Menurut Menteri Halwa Ugama, perancangan gerakan dakwah bagi jangka pendek dan jangka panjang dilaksanakan secara berperingkat selaras dengan pembangunan dan kemajuan daerah Temburong. Ketika mengongsikan perancangan Kementerian Halal Ugama dalam rancangan khas Temburong Permata Hijau Negara Brunei Darussalam yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman menjelaskan perancangan tersebut termasuk membina dan menaik taraf prasarana sedia ada termasuk masjid, sekolah dan kemudahan lain seperti Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangara. Dan insya-Allah ini akan menjadi keutamaan sesuai dengan persekitarannya yang sudah tebingnya Pekan Bangari itu sudah lain. Kemudian dari segi membangun balai ibadat. Balai ibadat atau balai ibadat ada di Kampung Sibut. Sedia ada dengan balai ibadat yang dibina 20 tahun yang lebih dahulu daripada bahan-bahan kayu saja dan akan dibina semula dengan suatu perancangan yang teratur untuk kira-kira dapat menampung lebih ramai. Kerana penduduk di sana yang Islam sudah bertambah ramai. Masuk ke generasi kedua Islam kalau di sana ini. Pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin telah memberikan impak sangat positif kepada sektor kesihatan. Antaranya memudahkan penghantaran pesakit dari daerah Temburong ke Bandar Seri Begawan, penempatan perkhidmatan perubatan ambulans dan kecemasan secara tetap di daerah Temburong serta profesional dan kaki tangan kesihatan untuk memberikan perkhidmatan rawatan perubatan dan pemeriksaan kesihatan yang lebih efisien. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dalam temu bual bagi rancangan khas Temburong Permata Hijau Negara Brunei Darussalam menjelaskan bagi menaik taraf prasarana dan perkhidmatan kesihatan di daerah Temburong. Beberapa usaha dirancang bagi memberikan perkhidmatan berkualiti kepada rakyat dan penduduk, antaranya projek penambahbaikan hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam dan penambahan slot bagi perkhidmatan dialisis. Klinik-klinik pakar juga mula dibukakan di Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam seperti klinik podiatri, ear and nose throat dan dalam masih perancangan klinik ortopedik insya-Allah akan dapat dimulakan dalam jangka masa terdekat ini. Dengan meningkatnya akses kepada daerah Temburong akan dapat memberikan peluang kepada Kementerian Kesihatan untuk mengembangkan lagi outreach programs khusus kepada penduduk-penduduk di pedalaman bukan sahaja bagi perkhidmatan perubatan dan kesihatan, malah juga perkhidmatan pencegahan dan pemulihan serta program kesihatan sekolah, pergigian dan pelaksanaan program saringan kebangsaan yang lebih berkesan dan menyeluruh. Ini tentunya akan dapat meningkatkan lagi prestasi penyampaian perkhidmatan di negara ini. Pelan strategik pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi negara Brunei Darussalam ditubuhkan bagi menyokong merealisasikan hasil yang digariskan dalam Pelan Induk Ekonomi Digital 2025. Ikuti perinciannya selepas petikan titah ini. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan petang tadi mengadakan majlis membaca Yasin, tahlil dan doa arwah bagi ayahanda, bonda dan anakanda
ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Kerewaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengira Anak Damit dan Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis bersempena sambutan Jubli Perak Pusat Pembangunan Belia PPB itu berlangsung di Kubah Makam Diraja. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Abdul Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Imam Masjid Duli Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Kampung Tamoin. PPB menyambut 25 tahun penubuhannya pada 2 Jun 2021. Lewat petang kemarin, PPB Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan solat hajat dan doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Salam Bikar. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiduddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah, diikuti dengan solat hajat, bacaan Yasin dan tahlil serta doa kesyukuran. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, umat Islam dan masyarakat di negara ini hendaklah sentiasa muhasabah diri dan sentiasa berusaha menjaga setiap tingkah laku dan tutur kata, terutamanya ketika berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial. Perkara itu antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Adab dan Etika Berinteraksi di Media Sosial. Oleh yang demikian, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa menjaga akhlak, adab dan etika ketika kita berkomunikasi dan berinteraksi di dalam media sosial itu, sebagaimana yang disarankan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, pertama, menjaga tutur bicara dan menjaga perkataan. Dalam konteks komunikasi dan interaksi di media sosial, menjaga tutur bicara dan menjaga perkataan itu ialah dengan sentiasa memastikan bahawa setiap perkataan yang kita lepaskan ataupun kata-kata yang kita tulis itu ialah sesuatu yang elok, baik dan betul. Ini termasuklah dengan tidak melepaskan kata-kata ataupun menggunakan perkataan yang tidak baik seperti menghina, mengejek, mencela, berbicara dengan perkataan-perkataan yang kurang sopan dan segala bentuk perkataan buruk lainnya. Kedua, menjauhi prasangka dan mencari-cari kesalahan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jauhilah prasangka kerana prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi serta saling membenci, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ketiga, tabayyun, yaitu mensabitkan dan menyimak asas kebenaran sesuatu perkara. Oleh yang demikian, setiap perkara, informasi, berita ataupun perkhabaran yang kita terima dan perolehi itu hendaklah diselidik dan disiasat terlebih dahulu kebenaran dan kesahihannya sebelum memviral dan menularkannya ke laman-laman sosial dan aplikasi-aplikasi tertentu. Impak teknologi dan keperluan untuk perubahan bagi generasi akan datang antara yang dikongsikan semasa acara persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei hari ini. Persidangan bertemakan Negara Pintar melalui transformasi digital dikelolakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku penganjur bersama Minggu Teknologi Digital sempena Brunei MICE 2021. Persidangan yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas itu turut dihadiri oleh ahli-ahli panel dari dalam dan luar negara secara dalam talian.
Hadir Yang Berhormat Dayang Siti Rozameh Royanti binti Datuk Seri Lala Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dengan tajuk A Conversation on the Smart Nation, Digital Transformasi dan Fourth Industrial Revolution. Ahli-ahli panel terdiri daripada Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Ahli Majlis Ekonomi Digital Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku Setiausaha Majlis Ekonomi Digital, dan Dayang Haslina binti Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Dynamic Technology Sendirian Berhad. Persidangan dihadiri oleh lebih 200 orang peserta dan para pakar dari dalam dan luar negara. Persidangan diakhiri dengan perbincangan mengenai data analytics dan e-commerce bagi mendukung inisiatif ke arah cashless society. Pameran Minggu Teknologi Digital dengan tema Negara Pintar Melalui Transformasi Digital adalah selaras dengan visi Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 yang antaranya memaparkan perjalanan transformasi digital melalui perkembangan dan perkhidmatan ICT serta produk semasa dan terkini. Pameran merupakan antara pengisian persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei atau Brunei MICE yang sedang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakah sehingga Ahad ini. Pameran dianjurkan bersama oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, Universiti Teknologi Brunei dan Infocom Federation Brunei dan disokong oleh Pusat Kebangsaan E-Kerajaan EGNC, AITI, Cyber Security Brunei, IT Protective Security Services Sdn Bhd dan Dynamic Technology Sdn Bhd. 3 perkhidmatan EGNC melalui Rancangan Kemajuan Negara ke-11 iaitu One Government Private Cloud 3, OGPC3, National Centralized Database, NCDB dan juga National Information Hub, NIH antara yang dipamerkan. Akan dapat membekalkan platform yang dikenali sebagai National Information Hub untuk penyimpanan data-data umum seperti alamat, nombor kad pengenalan dan sebagainya. Tujuan utamanya ialah untuk memudahkan perkongsian dan data integrasi di antara sistem-sistem aplikasi kerajaan. Agensi telah menyediakan automated self-service portal yang mudah dan boleh diakses oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan untuk mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan seperti virtual server, virtual storage dan virtualized database. Dengan adanya perkhidmatan baru melalui projek National Centralized Database, dalam short is NCDB, projek-projek baru akan dipastikan menggunakan perkhidmatan ini. We are also showcasing 5G. Our role in 5G ini is to create awareness so that public and the general industry dapat memahami apa kelebihan 5G itu. And our concept di pameran ini is smart home. Selain agensi-agensi kerajaan, pameran Minggu Teknologi Digital juga disertai oleh para agensi dari sektor swasta yang antara lain mempamerkan inisiatif dan produk yang mendukung transformasi digital. For BRUCET, the Brunei Computer Emergency Response Team, di mana sekiranya ada berlaku jenayah cyber boleh melaporkan BRUCET kepada public and for any. Pelan strategik pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI ditubuhkan bagi menyokong merealisasikan hasil yang digariskan dalam Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 selaras dengan objektif strategik Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi 2025. Pelan tersebut dilancarkan kemarin semasa persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE 2021. Dengan visi Connected Smart Nation, Pelan Strategik 5 tahun AITI bertujuan bagi menyampaikan 3 hasil strategik iaitu industri digital yang maju, negara yang terhubung dan masyarakat yang diperkaya secara digital. Hasil strategik disokong oleh 3 tonggak utama termasuk memudahkan pengembangan dan inovasi industri digital, mewujudkan persekitaran peraturan dan infrastruktur digital yang kondusif dan memperkasa perniagaan dan masyarakat dengan keupayaan digital.
Aspirasi Pelan Strategik AITI 2020-2025 membentuk semula pendekatan AITI dalam mendekati rakyat dengan bekerjasama dengan pemain utama dalam industri dan masyarakat bagi memastikan program yang betul dikenal pasti dan dilaksanakan. Pelan Strategi AITI 2020-2025 boleh diakses melalui www.aiti.gov.bn. Seminar Eksekutif Cipta 2021 yang diadakan buat julung kalinya mengetengahkan pentingnya motivasi bagi mengembangkan kebolehan kreatif. Seminar diadakan selama 3 hari sehingga 20 Jun sempena Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2021. Seminar yang dikelolakan oleh Universiti Teknologi Brunei UTB bersama Brunei LNG Senin Berhad itu berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Profesor Dr. Dayang Haji Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Seminar bermula dengan ucapan alu-aluan daripada Ketua Jawatan Kuasa Seminar Cipta 2021, Dr. Wida Susanti binti Haji Suhaili. Beberapa kertas kerja dibentangkan oleh speaker-speaker dari Malaysia dan Indonesia. Seminar turut diadakan sebagai sebahagian daripada persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei atau Brunei MICE, Minggu Teknologi Digital, anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Inovasi untuk Masyarakat 5.0 merupakan tema bagi Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota kali ke-9 yang menekankan inovasi teknologi pelbagai dimensi untuk memenuhi keperluan masyarakat global dengan menangani 17 elemen utama maklumat pembangunan mampan. Tema tersebut juga selaras dengan aspirasi Wawasan Brunei 2035 dalam melahirkan tenaga kerja yang kreatif dan berinovasi, berkemahiran dalam bidang sains dan teknologi untuk memastikan kualiti hidup yang cemerlang serta menuju ke arah ekonomi yang makmur dan mampan. Pertandingan Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota juga mampu menjana inovasi dan menyediakan landasan yang boleh menghasilkan ciptaan dan inovasi yang berkualiti tinggi. Sekaligus boleh menjadi sebagai dorongan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat yang celik teknologi. Dalam temu bual bersama RTB, para peserta mengongsikan projek-projek yang mereka cipta untuk pertandingan anugerah tersebut. Ianya smart fish system mengenai dengan cara breeding tilapia menggunakan polytank. So it takes around 6 months untuk membuat mencari semua research, literature review and everything to combine untuk menjadikan satu sistem. Our project is basically on edible coating. The aim is actually to reduce the post-harvest losses in Brunei. We're using edible coating, and also incorporating local plant extracts such as pakis and also lemiding. It took like a year to develop this coating to do proper research about it, and we hope that it can reduce the post-harvest losses in Brunei. Idea kami supaya mereduce litter yang ada di Brunei ataupun di luar negara, kan banyak sampah dalam luar ataupun dalam negara, so kami akan mengurangkan sikit masalah sampah tu dengan mencipta tong sampahan ni untuk kirakan kegunaan untuk semua orang, especially the children and the parents tu. Kejohanan Sepak Takraw Liga Kebangsaan Inter-Regu Anjuran Persatuan Sepak Takraw Brunei Darussalam, ringkasnya pesta baru membuka tirainya petang tadi di Dewan Kompleks Sukan Sungai Kebun. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Haji Ali Hassan bin Pengiran Datuk Seri Lala Jasa Haji Abbas, Presiden Pesta Baru. Kejohanan yang dibahagikan kepada dua kumpulan ini disertai oleh 10 buah pasukan. Format perlawanan diadakan secara pusing keliling yang mana dua pasukan di kedudukan 2 teratas akan mara ke separuh akhir. Bagi saingan kumpulan A menyaksikan perlawanan di antara wilayah STTB menentang Brunei Legend A. Perlawanan berkesudahan, Brunei Legend menewaskan wilayah STTB dengan 21-18, 21-10.
Manakala dalam saingan kumpulan B, Cari Nasib tewaskan kepada Pelangi dengan straight set 21-12, 21-12. Saingan Liga akan diteruskan Ahad ini di tempat yang sama dengan 4 perlawanan peringkat kumpulan.